Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdihi wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. Alhamdulillah, syukur Allah Subhanahu wa taala, tuan-tuan, puan-puan dikasihi Allah Subhanahu wa taala. Pada pagi ini kita dapat lagi bersama dalam kuliah subuh ni. Kata Tuan Jabrod, katanya Ibadur Rahman pada pagi ni. Tapi saya nak keluar sikit, ambil peluang pada bulan kelahiran junjungan baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk kita kenal baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Orang kita di Malaysia ni, bila masuk bulan Maulud, dia panggil Maulid Nabi ni, maka sekarang ni fenomena dipanggil apa? Ya Hanana lah kan? Panggil Ya Hanana, panggil kadang dengan mahal pun kita bayar, sebab kita nak mengalunkan rasa cinta kita pada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kan? Tak salah comel dah tu, kan? Cumanya sejauh manakah kita sepatutnya setiap tahun bila kita adakan selawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam secara besar-besaran, kita pun kena fikir sejauh manakah Maulid ni telah mengubah masyarakat kita daripada, kan, hidup cara lama kepada cara yang sebetulnya kena tak lagi dengan cara Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sepatutnya lah. Sebab tu selawat tu adalah satu wasilah cara kita, pendekatan kita nak dekatkan diri pada Nabi sallallahu alaihi wasallam, supaya kita sentiasa ingat kepada dia. Tapi sejauh manakah Maulid itu, kita kena tanya diri kita, telah mengubah diri saya, mengubah diri keluarga saya, mengubah diri masyarakat saya, mengubah rakyat negara, kan? Supaya betul-betul jadi macam Nabi, para sahabat dan juga Madinah, kan? Sebab kita tahu bahawa Madinah itu bagaimana dia diasaskan, kan? Saya baca buku Peradaban Malaysia lah, Datuk Aziz punya buku, dan banyak buku peradaban yang lain pun kita baca. Dia duduk pada satu benda, ya, pokok yang satu, iaitulah khuluq, akhlak, kan? Akhlak yang sebenarnya yang membezakan kita dengan haiwan, akhlak, kan? Haiwan tak ada akhlak. Haiwan bini orang pun dia ngomong, anak orang pun dia ngomong. Kalau kita pun perangai macam tu juga,
maka kita, standard kita hayawan lah. Akhlak. Sebab itu pembinaan peradaban asas yang Nabi bawa masuk ke Madinah tu, ialah Nabi meletakkan yang pertamanya dari segi akidah pada Allah Subhanahu Wa Taala, itu wajib lah, kan? Sebab negara yang tidak ada akidah, kan, maka macam mana nampak comel pun dia tetap akan rosak juga, kan? Macam ada orang kata Jepun lebih Islam daripada kita. Memang dari segi amalan dia, kebersihannya, ketepatan masanya lah, dari segi hormatnya dia pada kita. Tapi dalam masa yang sama juga mereka tidak memiliki akidah yang sahih. Lama kelamaan dia akan merosak daripada belah dalam pula. Baik, Nabi letakkan asas akidah. Yang kedua adalah akhlak, kan? Akhlak ni merangkumi semua aspek. Semua aspek. Sebab itu atas tubuh Nabi seorang ni, pergilah ke mana pun, kita akan kembali kepada akhlak itu yang menjadi uswah kita, kan? Ya Allah Ta'ala kata, laqad kana lakum fi Rasulillah uswatun hasanah. Sesungguhnya pada batang tubuh Nabi SAW itu ada suatu ikutan yang baik. Ikutan yang bagaimana? Akhlak Nabi itu kita nak teliti, kita nak belajar, kita nak, kan, apply dalam diri kita. Allahu Akbar. Allah Ta'ala letakkan syarat di belakang tu. Kalau mu nak ikut uswatun hasanah ni, dia kena ada liman kana yarjullah wal yawmal akhir. Mesti ada beriman kepada Allah, beriman kepada hari akhirat. Barulah boleh ikut akhlak junjungan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kalau tak ada, tak usah cerita. Sebab tu dalam bulan Maulud pun, dalam bulan Maulid ni, Maulid Nabi ni, kita dikejutkan dengan kes anak-anak perempuan Islam kita dipeluk oleh K-pop. Kita nak pelik apa? Kan? Nah, bertudung, berkerudung itu bukanlah bermakna sudah beriman. Nah, semua orang boleh pakai. Sekarang ni orang nak menipu orang pakai jubah, sebab orang percaya orang pakai jubah ni baik. Tapi kita nak letakkan bahawa akhlak tu duduk daripada dalam ni, bukan secara luaran. Satu fenomena yang sangat menakutkan bila anak-anak kita dipeluk oleh orang yang sedemikian K-pop mari. Kita tak tahu bagaimana seriusnya, kan, persoalan akhlak, kan? Sebab tu saya sangat sedih lah kita cerita Nabi begini begitu. Kita duk cerita indahnya akhlak Nabi, kita tak ada usaha nak tiru. Sepatutnya kita hari ni marilah kita pakak-pakak cari. Tak boleh semua nilai yang baik pada Nabi itu pun sekurang-kurangnya saya nak setiap tahun mari cerita bab Nabi. Saya nak tiru perangai sahabat Nabi, kau contohnya. Saya nak tiru perangai lemah lembutnya Nabi. Saya nak tiru perangai baiknya Nabi pada keluarga dia.
saya nak tiru perangai suka mengutamakan orang lain yang ada pada Nabi. Kita ambil salah satu sifat tu masuk dalam kita pun dah comel banyak. Saya nak belajar, nak senyum jumpa orang macam mana masalah sekalipun. Saya nak senyum jumpa orang nak senyum. Nak ambil satu. Dalam ceramah-ceramah kan, ustaz-ustaz duk cerita, Allah Ta'ala puji Nabi, innaka la'ala khuluqin azim. Sesungguhnya kamu ada akhlak yang sangat tinggi kan? Nabi dia tak boleh, seorang rasul ni dia tak boleh duduk taraf akhlak orang rendah. Dia mesti akhlak yang tinggi, sebab untuk orang lain nak follow, dan orang tidak ada yang boleh lepas pada dia. Kalau Nabi Rasul Melayu terakhir ramai orang boleh lepas pada dia. Akhlak dia. Jadi insya-Allah dia pakai luar pendek, ada lagi orang lain yang lebih baik daripada dia. Jadi Nabi sallallahu alaihi wasallam, akhlak dia adalah akhlak yang maksimum. Kalau orang nak pergi pun, orang tak akan sapa jijik. Hatta Sayyidina Abu Bakar Siddiq sendiri pun manusia yang paling hampir dengan Nabi. Orang kata kalau tengok Sayyidina Abu Bakar nampak Nabi. Itu akhlak para sahabat. Kita kalau boleh, ya Allah, ya Tuhanku, nuknya lah, orang tengok kita, orang nampak Nabi, kita bangga tak? Ayah kita ni orangnya baik, orangnya berjuru, orangnya dihormati oleh masyarakat. Kita berjalan, orang pun tengok kita, kata, Allah, aku ingat aku ayahmu, rupanya mu. Oh, kita bangga tak? Orang kenal kita, nampak serupa ayah kita. Allah, maknanya tak mulianya ayah kita pada pandangan orang. Jadi orang memuliakan kita juga. Kenapa? Kerana ayah kita orang mulia. Hari ni orang pandang mulia kepada kita, orang tak pandang mulia kepada kita. Bahkan Charlie Hebdo tu buat kata hina Nabi kita. Jahatlah. Kenapa dia berani hina Nabi kita? Kita marah. Tapi dalam masa yang sama kita terlupa bahawa orang berani hina Nabi kita sebab kita sendiri secara tak langsung pun duk hina Nabi kita tiap-tiap hari. Dari segi amalan kita jauh dengan Nabi. Jauh sangat-sangat. Barangkali kita rasa, oh, kita sudah Islam banyak dah kita. Tapi betul ke? Sebab tu kena Nabi ni siapa? Kita cerita pada peringkat anak kita kecil-kecil tu. Nabi kita, Nabi apa ni? Nabi Muhammad lah, bin Abdullah, kita cerita. Tu dari segi sejarah. Bila pada peringkat kita, kita kena tengok akhlak Nabi secara yang lebih menyeluruh, kan? Di mana kita berada. Kita sebagai ketua, bagaimana Nabi sebagai ketua? Kita nak solat, bagaimana cara Nabi solat? Kita nak puasa, bagaimana Nabi puasa? Kita kena mula daripada diri kita. Dalam keluarga, Nabi bergurau dengan anak cucu dia lagu mana? Contohnya,
Kita duduk tengah solat, nah, anak mari ukah atas kepala. Nah, ni ambil macam gusti bro. Handing baling, fung, berbuk menangis kau. Wah, sakit. Pas semaya kita berkata bahasa budak tak erti. Tak kosong aku semaya. Padahal pun, kalau budak tu tak kacau pun tak kosong-kosong juga. Kalau kita tengok Nabi SAW, ya, ketika mana Husain masih kecil, Sayyidina Husain masih kecil, dia tengok sujudnya mari ukah atas kepala, duduk atas belakang, wah budak lah. Nabi lok, Nabi biar. Allahu Akbar. Siapa budak ni rasa puas? Siapa sahabat beranggap apa bahawa Allah lamanya wahyu turun, kan? Nabi tak bangun-bangun. Rupa-rupanya lepas pada semaya, sahabat tanya, wahyu turun ke ya Rasul? Tak, dia kata cucu aku di atas kepala. Aku lok duduk, biar ke dia, biarnya duduklah. Siapa dia rasa puas. Tengok bagaimana didikan Nabi. Budak jumpa dengan Nabi tak lari. Tak lari. Nah, kita suka budak jumpa kita takut kita. Balik. Itulah akhlak Nabi yang kita nak belajar. Sebab tu dalam ayat Al-Quran Allah Ta'ala kata, yang pertama kita baca ni, laqad kana lakum fi rasulillah uswah, ikutan yang baik. Allah Ta'ala puji, innaka la'ala khuluqin azim. Allah Ta'ala sebut lagi, wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Muhammad ni bawa rahmat. Rahmat tu nak mari macam mana kalau tidak mari daripada orang yang akhlak yang tinggi. Orang yang tidak ada akhlak, dia tak boleh nak beri. Dia tak boleh pun nak beri rahmat kepada orang lain, kecuali orang tu akhlak dia tinggi, perangai baik dia cukup mulia, barulah dia boleh memberi rahmat kepada orang lain. Nah, dan Nabi SAW sendiri pun menyatakan, innama bu'istu liutammima makarimal akhlak. Jadi poinnya, nak ceritanya, indahnya akhlak Nabi SAW. Aku diutuskan adalah untuk menyempurnakan kedudukan akhlak yang tertinggi. Jadi tuan-tuan, kalau di negara kita ni, kat tempat kita ni, akhlak yang apa yang kita nak cuba tiru Nabi SAW, yang paling kritikal sekali, akhlak pada orang kita ialah ukhuwah. Yang Nabi sangat bimbang berlaku pada kaum ataupun orang Islam di Madinah, antara Aus dan Khazraj, Al-Ansar dengan orang Muhajirin. Takut di celah itu ada orang yang nak cuba pelagakan di antara keduanya. Sebelum hati mereka pecah, Nabi satukan, jalin satu. Dan Nabi SAW meletakkan nilai ukhuwah ni tak ada taranya. Sehingga kan dalam khutbah wada', khutbah yang perpisahan Nabi SAW, Nabi kata dah, kamu, antara kamu adalah bersaudara, darah kamu dah haram, tak boleh tumpah darah, kena jaga maruah. Nabi tinggal pesanan cukup comel. Mengapa mari sapa kepada kita? Kita baca, kita dengar, kita tahu. Dalam Quran pun banyak cerita. Tapi mengapa sama-sama kita
yang ada kalimah la ilaha illallah boleh membawa haluan masing-masing, tidak berada dalam satu kapal yang sama. Kita adalah satu kapal yang sama, tetapi bawa pikiran yang berlainan. Sebab tu Nabi SAW pernah buat cerita, kamu ni serupa dengan duduk atas sebuah kapal, ada hodok atas, ada hodok bawah. Tetapi hodok bawah dia kata susah kita nak naik atas, nak ambil air lah, kita tembuk ke bawah ni boleh ni, aci ni. Maksudnya apa? Maksudnya dia ada pemikiran yang lain, dia tidak ada kesatuan fikrah. Ni Dr. Qaradawi pesan kepada kita, dia kata masa Interpol arahkan supaya tangkap dia, dia kata kita ni yang lemah sangat kita ni, sebab kita tidak ada kesatuan pemikiran. Cara mikir Islam, aku fikir cara Islam. Sepatutnya pergi tuju kepada satu, macam mana Nabi SAW buat. Jangan banyak sangat. Bila banyak jadi rosak. Macam mana Nabi kata, kalau orang bawah ni dia fikir jom lah, kita ketuk waktu baik kecil, air masuk sendiri sikit, kita nak ambil air. Orang atas pula tahu orang bawah nak tembuk ni lubang. Dia kata biar dia lah, dia nak tembuk lubang dah. Lagi air penuh bawah tu, mampu habis bawah tu. Dia tak sedar bahawa bukan bawah tu saja pakai dia pun akan dah tenggelam pakai dia lah. Kita inilah keadaan kita hari ini. Masing-masing bawa hal masing-masing. Walaupun cerita bab Nabi ni, Masya Allah, nampak goh, nampak hebat dah. Dalam forum-forum perdana hebat cerita bab akhlak Nabi. Tapi balik pada asal, tak ada apa pun kita sebenarnya. Masih berbalah sesama kita. Hati kita, Masya Allah, tidak ada pertautan, tidak ada pertalian, tidak ada kasih sayang sikit pun. Dia serupa dengan tali kita, persaudaraan kita ni macam tali hak dah geting ke. Kalau kita tengok lah, tali tu, dia putus, tinggal so lah. Tunggu masa nak putus kan. Tunggu masa nak putus. Tuan-tuan, kalau kita baca sejarah sirah Nabi SAW, kita akan nampak bahawa Islam itu tidak naik dalam keadaan happy, seronok tak ada. Islam tu naik dalam keadaan kena tekan, kena tindak, dia akan naik. Sebab tu orang kata buat ibarat cuba dengan air dah. Kalau kita empang dia, kita sekat air tak naik. Dia naik sebab sifat air dia mengalir. Nah, air yang mengalir, kita sekat dia naik. Okay. Bila dia naik, okay, dia akan turun juga. Turun, dia akan pergi juga. Okay. Ini sifat yang Nabi SAW bawa. Okay. Sebab tu kita, umat Muhammad, okay,
Kena ingat satu ketika bila Ka'ab bin Al-Arad datang jumpa dengan Sayyidina Umar Al-Khattab radhiyallahu anhu. Dia tengok zaman pemerintahan Sayyidina Umar ni. Masa tu orang dah hidup mewah dah. Mewah pada zaman tu banding dengan zaman Nabi. Kan? Berbanding dengan zaman hidup di Mekah lu susahnya kita ni. Maka Sayyidina Umar kata jumpa dengan Ka'ab Khubayb Al-Arad. Ya Khubayb, mana aku nak tengok kesan-kesan awal Islam pada diri kamu. Maka Khubayb pun buka baju dia. Habis tubuh ni menggerutu habis. Tak ada seci pun tubuh yang tidak. Dia kata aku siang malam diikat tanganku, diheret atas bara api sehingga lemuk-lemuk darah aku ni dah memadamkan bara api. Allah seksa je. Menangis Sayyidina Umar tengok dahsyatnya penderitaan. Lalu bila Sayyidina Umar menangis, dia pun menangis juga. Sayyidina Umar kata, nangis pasal apa pula? Aku menangis, aku tengok kesengsaraan. Mu nangis pasal apa? Dia kata, aku menangis sebab dia kata, apakah Allah Ta'ala sedang menggantikan penderitaan kita sekarang? Allah Ta'ala ganti awak lagi ke? Sepatutnya Nabi kata, hak kerja atas Islam ni Allah Ta'ala akan bayar di akhirat. Kau Allah Ta'ala bayar sekarang ni, kau kuat Sayyidina Umar menangis. Takut. Sebab tu kita nak tengok kekuatan kita, kita punya kesatuan kita. Jangan tengok masa kita tengah suka comel belaka dah. Anak kita dalam family kita lah hak kecil. Tengah suka kita borang baik belaka dah, I love you belaka. Nak tengok kekuatan kita bila mari masalah, letak masalah. Macam mana kita nak manage, kita nak selesai masalah keluarga kita. Tuan-tuan tengok satu mudah bila mari masalah budak-budak sekolah mengandung anak luar nikah, budak-budak kita buang bayi, mulalah ini mak bapak yang salah, cikgu yang salah, kerajaan yang salah. Semua poin keluar dah, tak ada seorang pun poin ke dalam dah. Bukan salah saya mengajar ya. Saya tak tahu. Sebenarnya mak ayah tak salah. Mak ayah berkata aku kerja, aku letak dalam sekolah, cikgu lama lagi dengan anak aku sekejap ya. Jadi sesat masalah tetap tak sesat. Cumanya nak pelepas hawa tu, nak menyalahkan orang lain mudah dah. Dalam rumah tangga kita nak balas mudah ya. Sebab tu jangan tengok masa kita sungguh suka. Tengok waktu kita sedang diuji. Di Kelantan banyak bau besar, diuji. Macam-macam bantuan siapa perlu, siapa. Macam mana? Tak ada satu pun akhlak Nabi situ. Minta maaf, saya pergi baru. Hak lagu mana? Kita siapa? Dah letak kat relief center.
Ada hak bagus-bagus, kita tak nafi tu. Tapi hak tak bagus ni, ada juga pala hak tak bagus. Wa masuk ni di center. Nah, dia jom orang yang duk bagi lah. Bagi kat orang lain. Dah berah berapa ratus kapit dah. Bagi 5 cokar ke dia so. Bagi ke orang 5 cokar ke dia 2. Orang lain dapat so ya. Dia bagi 5 cokar so. Dia masuklah ke dia. Jadi dia boleh bawa balik banyak. Kakah melu ke garang golek semua masuk. Ada berlaku. Sebab apa? Sebab tak ada nilai. Kita tak tahu kau cerita macam mana Nabi SAW. Nabi rela tak makan. Janji sahabat boleh makan. Nah, Nabi suka tengok sahabat makan. Oh kita, kalau kita ketua lah, tamak lah. Kali lepas majlis saya nak makan hidang untuk saya tak nak beratur dengan orang ramai. Betul? Lah, kita bos kan? Dan memang orang akan buat protokol lah. Kita bos. Jadi orang tu sedap jadi bos, makan hidang lah. Oh, dia bos, tak apa. Cuba kita bos, kita kata tak apa, saya nak beratur juga. Allah. Apa jadi? Orang lain. Kalau mau bos yang beratur, dah. Berdiri habis orang lain pun beratur juga. Sebab tu Nabi sallallahu alaihi wasallam, kita bukan tak mengaji, kita tahu sangat. Masa perang Khandaq ada satu besar tak boleh dihancurkan, duk kokoh katok, tak pecah-pecah. Nabi ni, Allah, kita cerita bab perang Nabi, kita kadang-kadang terlupa bahawa Nabi masuk perang umur 55. Bukan Nabi masuk perang umur 25. 55 masuk perang. Dah 57 Uhud, 59 Khandaq. Orang umur 59 walik-walik kita lah. Ambo nak becek dah. Nak main dengan cucu dah. Nah. Slow dah hidup masa tu dah. Kau ganas lagi? Slow dah ambo. Teruk dah. Nabi SAW dengan umur 59, 60 tu, bila sahabat tak nak pecah, Nabi terjun, turun. Nabi sama-sama kau. Bila Nabi turun kan, sahabat tunggu apa lagi? Takkanlah aku nak duduk. Dah. Nabi tua lah, jauh daripada aku pun turun. Aku orang muda dua menata apa? Turun, kau pecah batu. Nah, seorang sahabat, nah, dia pakar perut dia ni, nak betul, dia tu ada stokor batu di perut dia ni, nak akar stokor batu. Maknanya, dia lapar. Nah, Nabi pun tengok. Nabi nampak dia lapar, akak dia ada stokor batu. Nabi pun akak dak kokoh jubah dia. Tengok ada 2 tokoh. Senyap kawan tu. Allah, Nabi tu lagi pada aku. Akhlak. Nabi pergi makan mana-mana. Kalau boleh, Nabi kata makan dulu. Makan. Nabi, aku keria. Aku duduk belakang. Tapi kalau dalam peperangan, Nabi duduk depan, sahabat duduk belakang. Tak baliklah kita.
Kita kalau bak makan, dah, saya bos kan, saya dululah. Nah. Jadi jauh. Hak di mana orang depan mata sendiri atas jambatan. Lepas kita dah bagi-bagi barang habis, kita pun duduk congok dalam 4x4 dah. Tengok ada 2-3 beranak keluar daripada kereta, kan? Hak kakak usung adik ayah ngamuk dia tengok seorang ni. Confirm orang luar dah. Bukan kat situ. Pakai baju cawik. Bila lori berhenti, tanya ni barang main dah lagu tu ya. Dah. Barang yang loose atas. Bawa adik. Kita ada tangan juga. Dah. Dapat pempoh, dapat gula. Masuk. Bawa pun boleh kereta. Kita ada tanya. Orangnya beri. Ada orang tanya lah. Tak ada orang tanya masa tu. Tak lah. Nya datang hati dah. Hak orang lain. Kita hak tak kena, tak usah ambil lah. Tapi kita pun rasa nak pergi ambil tu. Tergamuk. Nabi ajar para sahabat. Kita baca dalam hayat sahabat. Sahabat kan? Dia dalam peperangan luka paruh lah. Minta air, dahaga air. Marilah. Sepupu dia bawa air, nak beri minum air. Tiba-tiba bunyi sahabat kata air juga, dahaga. Tolong beri ke dia dulu. Tak apa aku ni. Apa salah kalau kita apa salahnya aku minum setengah biar pula nilai hak ni tak ada, mengutamakan orang lain tak ada. Hak nombor 2 baru nak minum, bunyi lagi orang ketiga nak air. Siapa orang ketiga meninggal, patah balik nombor 2 meninggal, patah balik yang pertama pun meninggal, syahid. Allah Rabbi. Kerana pertalian saudara kuat. Kita nak tengok kuat tak kuat. Tengok majlis kahwin. Nah, buat buffet. Hak mana hak mari dulu tu kan Allah. Dah. Orang kata macam tikus dalam apa? Tu istilah. Dah. Ambil juga ke laut, bang. Fikir orang belakang. Kalau orang kata, sipar orang belakang sikit, siapa suruh mari lama? Dia jawab lagu. Nah. Tahu dah. Kambing seekor. Nah. Kambing seekor boleh makan berapa orang? Nah. 50 orang. Nah. Adik kita, betul kita bunyi kata kambing kan, berebutlah, mari nak makan kambing. Takut tak ada. Kalau zaman Nabi seekor kambing, seekor kambing boleh makan 100 orang lebih. Sebab ambil sikit, kayaknya orang belakang nak makan juga. Dah, aku ambil sekolah, aku nak sikit lah. Orang ni makan sikit. Kita kadang-kadang kita ni mari kalau majlis kahwin, kita pun tak tahu ada kambing. Mari lepas Zuhur lah, sedap sikit lah. Mari lepas Zuhur, tak pasal Allah Ustaz, lewat sikit ya Ustaz. Pasal apa? Kambing dah habis Ustaz. Kambing dah habis. Dah, tak apa, dah habis, tak ada. Tapi saya simpan dah ke Ustaz sikit. Dia mana maksudnya orang kita tak ada nak mikir, nak beri ke orang lain. Kalau hak beri pula
beri baju. Hanya beri baju. Baju hak dia tak sedar, hak dia tak nak pakai. Cadar, orang minta cadar. Kita pergi satu kapur tu buka cadar, belubang dah cadar. Astagfirullahaladzim. Itu bukan atas, patutnya hak tu kena buang. Asing kan. Jadi apa makna kita menghayati akhlak Nabi? Kalau kita tidak letak dalam hati kita, orang lain lebih ulama, lebih mulia daripada kita, orang lain lebih utama daripada kita. Nabi letak semua sahabat mengutamakan orang lain lebih pada diri dia sendiri. Sebab mu saudara aku wajib muliakan. Nak menghina mu, nak mengutuk kamu tak ada sekali dalam jiwa. Itu sahabat. Lepas tu kita tengok sahabat, semua dia bercakap, dia puji ya sahabat. Nah, dia puji banyak. Dia beri sedekah, beri hadiah, selisih, beri salam. Nabi ajar sehingga dalam hadis sahabat kata, Sayyidina Abu Bakar kata, tak pernah sepanjang hidup aku selisih dengan Nabi, aku sempat beri salam kepada dia. Dah. Lagu mana tu? Inilah akhlak ketua. Jumpa dengan anak buah, Assalamualaikum. Kita pula letak beri salam ni. Orang hak pakat rendah, mu kena beri salam kat aku. Terbalik kau. Nabi ajak bakal sahabat. Dalam hari tu sahabat tu cerita Sayyidina Abu Bakar duk sembunyi belah satu tiang. Nah, ada kat aku ni, dia kata Nabi tak perasan. Dia baru nak Nabi Assalamualaikum. Nabi dulu juga Allah dia kata, nah aku tak ada semasa nak aku lepas nak wisalah ke Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini sebab saya di depan guru-guru pelatih saya ajar dia boleh pergi sekolah, jangan beri peluang kepada anak murid kalau boleh wisalah kepada kita. Sebab saya di maktab, saya amalkan dah selisih Assalamualaikum. Ustaz pula wisalah kita, dia rasa pelik seolah-olah patutnya kami wisalah ke ustaz sebab kami kena. Dok, Nabi ajar aku kena pergi kamu. Ada tak kita? Kalau kita sebagai bos, kita berjalan, ajar tu budak ni tak wisalah kan. Kita lupa kita berajar sekali. Nah, pasal di sekolah pernah kita jumpa ni, bila saya tengok tu baru saya tak betul ni. Anak murid saya dia berjalan, budak-budak berjalan, mari dia dah. Saya berjalan dengan dia, budak-budak berjalan, mari dia pun, beri salam pensyarah saya ni, beri salam. Budak-budak Assalamualaikum kan. Kita baru nak beri salam, dia kata lagu tu dah. Aduh. Dalam bil kita beritahu kepada dia kan, sepatutnya kita ajar anak murid tu, kita dulu beri salam. Nah, kita yang seorang duduk mari jemaah yang ramai, kita beri salam pada jemaah yang Assalamualaikum. Nah, dan Nabi SAW dah ajar. Ini akhlak Nabi ajar. Nabi ajar jangan mudah marah. Kalau nak ikut Sayyidina Umar tu dah, salah sikit keluar parai, kalau sikit pedal ni cak nak ni nak pergi sama. Nah,
Ada satu Arab Badui mari kecincang dalam masjid Nabi. Nah, di penjuru. Dah mau Sayyidina Umar pun ada tengok dah. Dia celongnya untuk gen marah. La ilaha illallah. Kalau kita lah nyok kecing dalam masjid depan Nabi bakpo ya. Kan buat. Buat apa nak bangun. Nak pergi katuk kawan tu. Nabi tarik tangan. Nak pergi ke mana? No. Katuk kepala kayak ajar kan. Bodoh-bodoh maki layak amat. Dia ingat ke jamban. Ni bukan jamban, ni masjid. Marah. Bang. Duduk. Jangan rugi. Tak boleh lah. Kalau tak ajar apa bela dia tak reti. Kan? Betul juga nak kasi nama tu lah. Betul lah tu. Tapi Nabi kata sepatah. Lemah. Long life. Sayyidina Umar bila Nabi kata kadal hil nabiyya, hampir sangat sifat lemah lembut itu dengan Nabi, dekat doa. Juga membelajar cara lemah lembut. Jangan nak main nak marah mata. Mengapa dia kecil situ? Mu tanya kat sepatah. Mu tanya mu tu apa dia kecil situ? Sengaja dia ke dia tak reti. Dia tak reti. Dia tak reti ajar dia. Bukan pergi katok. Mu pergi katok tu sebab mu nak marah. Mu rasa mu betul tu. Tunduk Sayyidina Umar. Dah. Mu nak marah dia. Tak kalau mugi, tengok dia tengah kecil tu. Mugi dia tengok orang bawa parai kejar, dia pocah. Kecil tak habis lagi. Habis masjid ni. Jenuh kita nak bersih pula. Biar dia sesat. Biar dia puas hati. Allah. Tak ada lah akhlak kita setara tu. Dah. Betul tak? Tak ada. Kalau kita dah rasa kita betul, Allah. Ini akhlak indah pada Nabi SAW. Kan? So lagi, Nabi kata dalam kitab nanti kita akan jumpa hadis Nabi dalam Hidayatus Salikin. Lama lagi tu tak baca kitab tu. Macam-macam sebab tak boleh mari. Nabi kata, tengok akhlak Nabi. Siapa yang berhenti daripada bertekuk, berjidal, dia berhenti dalam keadaan dia salah. Tak apalah. Saya salah. Dah. Dia berhenti. Allah Ta'ala janjikan sebuah mahligai di tepi syurga. Tapi kalau dia berhenti bala bertekuk apa-apa berhenti kan? Dalam keadaan dia sebenarnya benar, betul, dia tahu dia betul, tak apalah, kita berhentilah cukup. Allah Ta'ala nak benakan mahligai di tengah-tengah syurga. Di tanah yang tinggi dalam syurga, Allah Ta'ala benakan satu mahligai untuk kita. Lagu mana? Bukan Nabi nak ayat kalau berhenti balas tu nak boleh mahligai. Tak. Nak beritahu besarnya kan? Kalau kita boleh berhenti daripada duduk balas. Kalau tak boleh nak berbahas dengan cara yang baik, wajadilhum billati hiya ahsan, mai tak payah. Mula-mula cakap bab isunya, lama-lama bukan tak kenal. Ayah mulu kaki judi. Kalau pergi kau tu, buatlah. Dia sudah menyentuh persoalan peribadi, tak payah. Cukuplah. Jadi banyak Nabi nak ajar kepada kita
supaya akhlak kita ni khususnya kalau di Malaysia ni kan, hak yang paling utama, paling mustahak, paling hak nak baiki dulu adalah ukhuwah. Allah sama-sama kita tuan-tuan, kerana kepartian saja kita boleh pahala. Masjid tak tahulah belah sini, kalau di belah Terengganu kan, dah besuk dah kan, bak lain Allah. Tengok Allah tu, iman ni aku tak boleh lalu. Tak semaya. Hak dalam YouTube di Kelantan bertumbuk dalam masjid. Allahu Rabbi. Jadi hak ni sangat kritikal. Padahal mung baca ayat Quran tu, aku baca ayat Quran tu. Kau tak pernah jumpa dengan ayat Allah Ta'ala kata wa'tasimu bihablillahi jami'a wa la tafarraqu. Tak pernah jumpa. Pegang teguh pada tali Allah dan jangan kamu berpecah belah. Tak pernah jumpa. Jumpa dapat apa-apa. Tak susahlah. Kita sedang masalah nak sokong siapa tu, itu masalah demo. Tapi jangan kutuk orang ni, kutuk orang tu. Kita ni Allah Akbar. Pak bila lah kita nak boleh berubah. Tak usah cerita hak besar lah akhlak Nabi. Kita kalau kita putus silaturahim, solat kita Allah Ta'ala gantung. Jangan main-main tuan-tuan. Putus persaudaraan antara orang Islam, Allah Ta'ala hantar lalu bala bencana mari. Tembok. Kita bala bencana nampak dah, mari dah, turun dah, masya-Allah. Kan? Nampak dah kan? Nampak dah. Hak tu tak apa lagi, dia suruh air tuan-tuan. Ni bala bencana ekonomi kita ni. Mari pula. Duk serai lagi. Tong. Selagi mana kita tak satu, kita bimbang, Allah Ta'ala akak rahmat daripada tempat kita. Batu orang yang duduk tapuk pemimpin, dia kena mikir kita tak boleh balik. Bukankah dalam kitab Dr. Sukodawi kata selagi mana orang tu ada kalimah la ilaha illallah Muhammad Rasulullah, itu saudaramu. Letak ni saudaraku, tak boleh balah. Dan dia kata kamu maafkan dia. Payah tuan-tuan. Dalam Allah tu dah kata kita, saya malunya leh. Kita baca ayat Quran. Ustaz-ustaz hebat baca ayat Quran. Nah, baca penuh-penuh mulut dalam semaya, wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu. Keluar pam dari tembok orang. Okay. Dalam Quran kata wasyari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin 'arduha as-samawati wal ardu 'inda lil muttaqin. Allah Ta'ala suruh kita bersegera apa dia? Pada pengampunan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang mana Allah Ta'ala sediakan syurga seluas langit dan bumi, disediakan untuk orang yang muttaqin. Siapa dia? Alladzina yunfikuna fis sarra'i wad dharra. Orang yang menginfakkan harta dalam keadaan suka dan keadaan payah dia. Dia bui som, sedekah. Tengok. Yang kedua, wal kadhimin al ghaib. Allah Ta'ala letak lagi. Yang kedua, nak pergi kepada bersegera kepada ayat Quran ni, dia ada kaitan. Sebab tu kita Allah mengaji ke bab Quran sama, bersegeralah tuju pengampunan Allah. Nak pergi pengampunan Allah Ta'ala, satu, infak jangan berhenti. Orang yang infak
dia berhenti, dia tertangguk, hati dia tak akan jadi lembut. Dia infak, hati dia lembut. So, yang kedua, dia boleh tahan malu. Allah. Wal kadhimina al-ghayz. Malu. Dia zeluk, dia tekan juga. Jangan marah. Nabi pesan pada sahabat, la taghdab. Bila sahabat minta, tolong wasiat kat aku rasa. Sahabat dia suka jumpa dengan Nabi, tolong nasihat kat aku rasa. Dan Nabi kata, jangan marah. Masya-Allah. Okay. Wal kadhimin al-ghaidh wal 'afina 'anil nas. Mudah maaf kat orang. Kita tak ada. Nah, mengkata kat aku baik, tunggu masa aku nak kata kamu. Itu orang kita. Batulah tuan-tuan, cubalah kita muhasabah balik. Kita, Allah Ta'ala kasih pada kita. Sebab orang kita ni, masalah nak tolong kan bagus. Masalah bunyi kata orang susah bagus. Tetapi kadang-kadang celaka mulut kita lah tuan-tuan. Rosoknya persaudaraan di antara kita. Jadi siapa dia yang merosokkan hubungan itu, tunggulah kan? Apa yang Allah Ta'ala janjikan pada mereka. Janganlah kita menjadi asbab sehingga menyebabkan orang lain boleh jadi balok sama sendiri kan? Biarlah kita jadi orang yang meredakan antara saudara sesama kita. Masya Allah. Janganlah mengaibkan orang lain. Cerita Nabi satu ketika, sahabat panggil makan gula lah. Makan. Lepas maghrib pergi makan. Makan apa? Makan daging unta. Lepas masa makan daging unta tu, adalah sahabat yang terkentut. Jadi masing-masing mu tengok aku tengok kamu duk kiki. Yang suka lah tutup hidung busuk. Tapi Nabi dah habisnya. Cuba tengok orang kita. Allah, siapa dia lah pecah bedah ni. Yang makan telur temelah, kau makan bewok rebuh, kau macam-macam keluar. Malunya kawan. Siapa dia ni? Nak tahu juga. Nabi tak kata apa. Jadi sahabat ni malu sebab Nabi tak kata apa. Dia pun senyap juga. Tak apa ya. Lepas ni kita tengok. Nak Ismail Syah ni confirm orang ketut tu ambil Ismail. Betul tak? Confirm nak Ismail Syah ni confirm kawan tu. Takkan nak semayang dengan tak ada wudu. Kita tengok siapa. Yang Nabi dengar orang duk kecek lagu. Bila nak masuk isyak tu, Nabi pun ambil wudu. Tahu tak siapa ketua ni? Tak tahu soal. Sampai sekarang orang tak tahu siapa ni. Tapi confirmnya bukan Nabi. Maka daripada peristiwa tu timbul hukum. Imam Syafi'i kata, kalau makan daging unta, lepas makan daging unta, sunat kita wudu. Tapi mazhab Hanafi, makan daging unta wajib wudu hari lepas. Tak kira ketut tak ketut. Sebab Nabi buat. Kan? Timbul satu. Kalau orang kita, Allah, dia akan cara juga. Siapa? Tak puas. Macam orang naik cerita naik taksi lah. Kan taksi Kota Baru tu, hot taksi dulu tu. Mesti dia. Seorang tu kan, dia pun lah. Pokok tekak tu, Allah siapa dia lah, pecah pedal. Siapa dia kata, siapa dia nak mengaku. Demo kata, mana kawan, tak berlaku. Padak siapa dia? Tahulah. Siapa saya kata sewa Kota Baru. Pakar-pakar tu, bayar. Dah.
Lepas tu dia berkata, kredit dia ni, dia patut sim kredit. Dia kata, hak ketuk tadi tak bayar lagi. Spontan kawan tu jawab, awak bayar dah. Kita nak tahu juga. Nah, kita cerita yang mengaibkan orang lain, kita cukup suka dengar. Betul? Cerita yang boleh memalukan orang lain, menjatuhkan maruah orang lain, hak tu kita suka dengar di telinga jangan. Cuba kat tutup telinga tak saya dengar. Cuba kat tutup telinga mata. Nah, ini perangai Nabi SAW ajar. Kalau orang mari cerita buruk orang, paling mulai dah. Boleh kita tak saya dengar cerita yang menyebabkan orang jadi malu. Sebab tu stop, berhentilah. Yang penting macam mana kita nak bina ukhuwah kita, tuan-tuan. Saya cukup sampai sana, insya-Allah. Mudah-mudahan kan saya sebenarnya nak mari cerita benda tu ya. Hari ni lain kali kita masuk pada ibadur rahman, masuk pada sifat yang keempat saya sebut. Jadi mudah-mudahan benda yang paling utama dalam pembentukan sebuah negara, yang pertamanya akhlak, yang pertamanya akidah, yang keduanya akhlak pada individu, yang ketiga adalah kesatuan umat. Jadi kita letaklah dia sebagai satu, kan? Tunjang dalam diri kita bahawa saya sesama saudara kita ni, kita tak nak balas, kita tak nak jadi ada setengah-setengah majlis surah, tuan-tuan. Lepas maya bersalah ni, Allah juga tangan tapi mata tak saya tengok. Allah, saya mari semaya juga, tapi hati ni rasa nak marah. Tengok muka dia rasa jadi nak benci, nak marah. Ini silap kita, tuan-tuan. Kita ubahlah sikit demi sikit, insya-Allah. Mudah-mudahan kita minta dengan Allah SWT, berilah kami ya Allah peluang berkasih sayang. Nikmat berkasih sayang sangat besar, kan? Mudah-mudahan Allah SWT rahmati kita semua, tuan-tuan. Mudah-mudahan juga kan, kita dipandang oleh Allah Subhanahu Wa Taala, diturunkan rahmat oleh Allah Subhanahu Wa Taala dalam kehidupan kita khususnya dan umumnya pada seluruh rakyat Malaysia ni. Allah Subhanahu Wa Taala kasihani kita, walaupun kita banyaknya salah, kita banyak-banyaklah minta maaf dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Aku qali hadza wa astaghfirullahalazim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Radina billahi rabba wa bil islam dina wa Muhammadin nabiyyan wa rasula. Allahumma inna nas'aluka al-huda wa at-taqwa wal 'afafa wal ghina. Allahumma habbib ilayna al-iman wa zayyinhu fi qulubina wa karrih ilayna al-kufra wal fusuq wal 'isyan waj'alna min ar-rashidin. Rabbana 'alaika tawakkalna wa ilayka anabna wa ilaikal masir. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi alamin. Taqabbalallahu minkum